Sebab tu paling saya pelik orang buka ma'had tahfiz untuk nak keluarkan profesional. Ni memang ajaib lah. Ni satu lagi keajaiban. Buka ma'had tahfiz tapi nak lahirkan profesional. Lepas tu ramai pula orang sokong. Kata, hebat ma'had tahfiz ni, melahirkan profesional. Profesional apa ni maksudnya ni? Dia ma'had tahfiz tapi dia tak tumpu hafalan Quran je. Dia nak bagi anak murid dia jadi engineer. Baik macam tu, tak payah buka tak payah buka tahfiz. Buka makmal engineering. Tu betul. Baca bab munakahah tu betul-betul. Faham tak? Bukan bab munakahah kerja duk cerita dalam kain. Saya sangat sedih ketika mana buat majlis, kita buat kursus nikah, panggil anak-anak muda nak mai kursus nikah, dan tu diwajibkan. Tiba-tiba yang bagi ceramah bagi sesuatu yang tak sepatutnya kepada orang yang datang untuk mengaji bab berkenaan munakahah. Patutnya dia dapat niat untuk nak menikah ni untuk apa. Ni dah duk cerita nak menikah ni syok. Nanti malam tamu nak buat macam mana. Ni apa ke benda ni? Yang ni yang berlaku, yang selalu dimaklum kepada kita. Ustaz-ustaz yang mengajak dalam kursus nikah, dia lagi seronok untuk nak bergalak waktu tu. Sebab nak bagi orang gelak, nak bagi orang-orang muda seronok. Tuan-tuan yang mai tu tak menikah lagi. Tidak, dia tak mai lah kursus nikah. Kecuali yang nak nikah yang kedua, dia tak masuk dah kursus nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi ayahanda pengurusi bagi Masjid Sungai Tiram, Tuan Haji Zabidi. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para guru, para asatizah, para alim ulama, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita merafakkan dan memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul untuk meneruskan bacaan kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Kita dah masuk pada fasal yang kedua, fasal pada menyatakan tentang pemilihan ilmu, guru dan teman. Jadi ini fasal ilmu apa yang perlu didahulukan ketika kita nak menuntut suatu ilmu, apa ilmu yang patut kita dahulukan, dan bagaimana kita nak memilih guru ketika mana kita nak belajar, dan juga bagaimana teman-teman yang patut kita jadikan sebagai teman kita dalam pengajian kita. Yang ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan saya nukilkan semula dalam bentuk syair. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Jadi para ulama terdahulu telah menjadi adab dan juga kebiasaan bagi mereka memulakan pengajian ilmu mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi saya sebut di sini, mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran. Kenapa dimulakan dengan Al-Quran, khususnya kepada anak-anak yang masih lagi kecil dan muda? Karena Al-Quran akan membentuk lisan mereka. Al-Quran akan membentuk lisan, karena kalamullah. Dan dengan pembentukan lisan biasanya akan membentuk pribadi seseorang tersebut. Sungguh dalam bahasa Melayu kita sebut bahasa itu jiwa bangsa. Dan benar, bahasa itu jiwa bangsa. Karena itu kalau kita lihat anak-anak muda yang biasa menggunakan bahasa yang tidak sopan, maka itu adalah kepribadian dia. Sekarang orang tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang ayat digunakan short term yang kita pun tak faham. Dan itu hakikatnya apa yang ada dalam jiwa mereka. Sebab tu kalau kita tengok balik orang-orang tua dahulu, bagaimana ucapan mereka,
Nah, hatta digunakan bahasa sesama mereka pun berbeza. Nah, tuan hamba, hamba, sahaya. Kan? Digunakan bahasa walaupun kita nampak ni bahasa tua ni, orang lama-lama yang pakai ni. Tapi sekarang bila mana masuk sedikit bahasa Arab, dah mula guna ana, anta. Cakap dengan orang sampai ke orang tua pun kita guna anta dekat dia. Ini pak cik, kita cakap dengan dia, anta mai daripada mana pak cik? Anta. Anta ni kira kamu lah. Tapi cuba orang Melayu dia akan panggil ni pak cik, pak long, pak lang, pak ngah. Dia guna pak di depan untuk menunjukkan penghormatan. Pada guru dia akan cakap ustaz, tuan guru, tuan syekh. Nah, dia akan gunakan bahasa sahaya, saya. Dia tak guna aku. Aku hanya dengan orang yang setaraf dengan dia, kawan-kawan dia, orang yang rapat dengan dia. Biasanya dia gunakan aku. Dia tak akan gunakan bahasa aku dengan semua orang. Nah, dia akan guna saya. Sebab tu Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah pernah marah anak-anak muridnya yang ketika bercakap dengan orang tulis dengan perkataan ana. Digunakan ana. Dia kata ana ni ada dua. Aku pun boleh, saya pun boleh. Kan kamu nak cakap dengan Tok Guru, kamu cukup ana juga. Dengan Tok Guru kita bercakap, gunakan saya, jangan gunakan ana. Dengan orang tua-tua cakap, gunakan saya, jangan gunakan ana. Dalam ceramah pun sebaiknya gunakan saya, lebih baik daripada gunakan ana. Itu saya kadang-kadang bila tengok orang dalam majlis, dalam kuliah, ceramah dan sebagainya, digunakan perkataan ana, kadang saya pun jadi berbulu juga telinga. Nah, tengah-tengah duk bercakap ni, mengajak ni, ana ni sebenarnya asal daripada ana. Kita punya nampak macam poyo ya, kan? Guna saya lebih lembut. Nah, kalau orang Terengganu guna ambo, kan? Lembut bahasanya tu, karena itu bahasa-bahasa yang ada di dalam kaum kita. Kenapa Al-Quran dimulakan sebagai pengajian? Selain daripada membetulkan lidah anak tersebut, dia juga membentuk akhlak. Karena bahasa menentukan akhlak bagi seorang tersebut. Dan ini adalah apa yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam syarak macam tu berlaku dalam agama. Nah, karena tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda mengatakan bahawa aku diutuskan untuk menghidupkan kembali bahasanya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bahasa Nabi Ismail dihidupkan oleh Rasulullah. Nah, dan Nabi diutuskan dengan bahasa. Di samping diutuskan dengan akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, juga Nabi diutuskan dengan al-lughah. Sebab tu kata ulama, pembentukan mesti dengan lughah. Mau tak mau, lughah mustaqimah, maknanya lughah kita ini lurus, akan lurus pribadi kita. InsyaAllah. Nah, yang ini dia punya sunnatullah yang Allah Ta'ala jadikan terhadap kita semua. Karena itu dalam Quran bila semalam kita baca wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajarkan al-asma' terlebih dahulu. Kenapa Allah Ta'ala ajarkan lughah terlebih dahulu kepada Nabi Allah Adam? Karena ini meluruskan kehidupan dia, perjalanan dia diluruskan dengan apa? Dengan lughah. Sebab itu lughah penting. Nah, lughah sangat penting. Bukan hanya lughah Arabiah, juga lughah Melayu kita sendiri. Itu perlu untuk kita baca balik buku-buku kajian yang lama, peribahasa-peribahasa Melayu yang lama, kena buka balik tengok. Nah, ambil balik minat kita dengan bahasa kita sendiri. Karena bahasa kita juga kaya. Antara manuskrip yang paling banyak kata ulama, kata pengkaji-pengkaji manuskrip, yang terbanyak dalam dunia antaranya adalah manuskrip dalam bahasa Jawi kita. Antara manuskrip yang terbanyak dalam dunia. Nah, jadi kita patut bangga dengan kita punya tradisi dan juga peradaban orang-orang kita Melayu ni. Bangsa kita ni. Baik. Mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Jadi maknanya bukan hanya sekadar baca saja tapi dihafal. Sebenarnya semua boleh. Anak-anak kita kalau kecil boleh saja untuk hafal. Tapi orang kita Melayu ni dia agak manja sikit dan akhirnya dia berbangga kalau anak dia boleh baca Quran habis khatam, tapi tidak dihantar anak tadi untuk hafal terlebih dahulu. Sepatutnya waktu ketika kecil, sebelum anak tadi masuk ke sekolah menengah, sekolah rendah, sepatutnya boleh dah untuk dia habiskan hafazan Al-Quran, kalau boleh. Nah, satu saya hantar anak saya di kampung, di Mansyah Badawi, dekat Mansurah, ada satu kampung ni dipanggil kampung Al-Quran, dipanggil Baladul Quran, Mansyah Badawi. Dia ada Darul Quran, dan dia ada tempat untuk anak-anak kecil hafal Al-Quran.
Dia akan terima budak-budak daripada umur sekecil 3 tahun. Umur 3 tahun. Dia akan ajak cara baca dulu. Satu kampung, guru saja ada 100 orang perempuan. Untuk guru semua perempuan. Baik, yang boleh mengajak budak-budak ni orang perempuannya. Orang lelaki tak boleh, lagi dia naik kaki. Mengajak budak-budak, dia mengamuk lagi teruk kan. Hak orang perempuan pun, anak saya balik, dia cerita kata, duk pegang paip ni. Tu hak ustazah tu, pegang paip. Tapi tak tiba orang, tiba kat dinding. Bagi anak murid takut. Umur 3 tahun. Sampai umur 7 tahun biasanya. Nah, dan dalam tempoh 3, 4, 5, 6, 7, 5 tahun ni mereka akan dihafalkan dengan Quran. Setahun belajar baca saja. Cara macam mana, dia ada teknik dia. Saya teringin nanti nak hantar di Mesir pun saya dah pernah bagi tahu, kata kalau Ruak Jawi boleh atur dengan guru-guru, asatizah, ustaz-ustaz ni, ustazah, khususnya ustazah lah, yang mana mereka boleh pergi mengaji di kampung tu, ambil teknik, balik buka sistem tu, buat sistem tu, dan dia sanggup nak mengajar. Dan isteri saya dengan anak-anak saya duduk di kampung tu 14 tahun. Saya di Kahirah, mereka duduk di Mansurah, 3 jam perjalanan. Saya nak pergi tiap-tiap minggu tu 3 jam perjalanan, pergi balik 6 jam, jauh juga lah kan? Tapi dah isteri saya sanggup, dia kata tak apa, anak-anak kan, sebab dia kan tak ada asrama. Lepas tu sistem budak-budak tak ada asrama, dia kena duduk dengan mak ayah dia. Dia pergi sekolah 4 jam je mengaji Quran, 8 pagi 12 tengah hari balik dah. Lagi 20 jam buat apa? Dia kata yang sebenarnya yang nak kena tumpu hafalan dia bukan anak, bukan cikgu di sekolah, bukan ustazah tu, mak tu, ayah tu kat rumah. Itu betul. Kita hantar anak kita pergi ke Ma'at Tahfiz, minggu-minggu, bulan-bulan pergi ambil. Anak dah hafal elok, kita bawa balik, kita bagi dia rosak. Bagi handset, bagi apa semua, lupa terus budak tu. Mai balik ke Ma'at Tahfiz, ustaz ni pula nak kena puasah balik. Pening ustaz-ustaz. Okay, kena bagi balik ni. Sebab tu zawiyah saya nanti tak boleh balik. Tak boleh balik. 4 tahun tak boleh balik. Kerana balik dia akan terus jadi manusia yang baru. Dia balik je, dia main balik, dia lupa habis hak mengaji. Dia akan kena ulang balik yang baru. Jadi kena duduk 4 tahun tak boleh balik. Baik. Jadi duduk sana setahun, setiap hari balik rumah akan mengulang dengan mak dia. Mak dia akan tengok pula, ibu dia akan tengok pula macam mana mengaji apa semua sekali. Kemudian ada kelas tambahan lagi di luar. Ustazah ada yang mengajar di luar dan sebagainya. Tuan-tuan bayang umur 7 tahun, masuk darjah 1 waktu ketika sebut di sekolah, dia panggil KJ1. Kalau di Mesir dia panggil KJ1. KJ1. Masuk saja KJ1, kalau dia hafal sekurang-kurangnya 15 juzuk, macam mana keadaan budak tu? Umur darjah 1 dah boleh hafal 15 juzuk. Ada yang cerdik betul 30 juzuk habis. Bukan sekat 30 juzuk tuan-tuan. Depa hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Kemudian hafal lagi Alfiyah Al-Imam Syatibi, Matan Syatibiyah. Matan Syatibi dalam ilmu qiraat 1000 bait lagi, 2000 bait dalam masa umur dia 7 tahun baru. Baca macam dengan ayat. Jadi masa masuk umur darjah 1 tu ke sekolah, dia dah habis dah Quran. Bukan habis baca, habis hafal. Nah, kita boleh sebenarnya, masyarakat Melayu kita boleh buat. Tapi kita buat tadika, kita buat pasti, kita buat apa semua sekali, kita hanya bagi hafal ayat-ayat tertentu. Padahal budak ni boleh sebenarnya lebih daripada tu. Dan masa dia pun 4 jam juga. Dan tempoh anak waktu ketika umur daripada 3 tahun sampai umur 7 tahun tu, sebelum dia masuk sekolah rendah, tak perlu bagi dia untuk nak mengaji ilmu kira-kira, tak perlu bagi dia sebenarnya nak mengaji ilmu orang panggil apa? Yang dipelajari waktu dia darjah 1. Yang ada silibus yang di darjah 1 di sekolah tu. Tak perlu pun. Waktu tu tumpu Quran 4 tahun. Insya-Allah khatam 30 juzuk. Tiap-tiap hari Quran. Boleh hafal. Insya-Allah budak-budak lah kita ajak orang tua boleh sembang lah. Sebab kita tengok pun boleh tengok lah. Seorang tikus tengok besi ya. Otak tua ni letih dah. Kan naqshi ala al-hajar. Budak-budak ni kan naqshi ala al-hajar. Susah tapi lekat lama. Orang tua ni kan naqshi 'alal ma', seperti menulis di atas air, senang tapi cepat hilang. Cuba tuan-tuan tulis atas air ni. Woi, senangnya. Lepas tu ada lekat apa? Tak ada apa. Berlalu macam tu. Tapi anak-anak kecil kan naqshi 'alal hajar. Jadi kita tempah di atas batu, susah. Keluar sampai keluar api-api. Tapi lekatnya lama. Saya pun
duk teringin dalam hati ni, kalau ada sistem macam tu di negara kita ni, dalam tempoh 4 tahun anak-anak tadi keluar sebagai hafiz. Jadi masuk darjah 1, dia boleh masuk dah sekolah biasa. Dia nak masuk sekolah kebangsaan, silakan. Mengaji balik yang macam biasa sampai darjah 6, kemudian dia boleh jadi masuk dari tingkatan 1, dia nak masuk sekolah mana asrama penuh, kan silakan, tidak ada masalah. Dia dah hafal Quran. Faham? Kita bagi anak kita hafal umur 13 tahun. Nah, umur 13 tahun budak tu dia dah ada otak dia nak pergi ke mana dah. Nah, dia dah ada hadaf hidup dia. Tengok kawan dia pergi sekolah ni, kawan ni dia tengok dia nak kena pergi ke sekolah hafal Quran. Dia akan nanti jumpa kawan dia balik, dia dah mula boleh bersembang waktu tu. Sekarang ada Facebook, boleh tengok kawan dia buat macam ni, kawan dia buat macam ni. Dia kena duduk dalam dunia dia pada waktu tersebut. Akhirnya masuk tingkatan 5, mak ayah dah nak mula nak bawa keluar. Anak tak habis lagi 30 juzuk. Tapi mak ayah dah nak bawa keluar, kata nak ambil SPM. Hak ni jadi dilema kepada para guru tahfiz. Dia kata ni masalah paling besar bila mak ayah kerja nak bawa keluar anak, nak suruh ambil SPM. Pada hari tu masa mula-mula hantar dekat kita dah letak syarat kena habis 30 juzuk dulu. Tak, dia tak ingat dah. Dia nak kena ada anak nak kena ambil SPM. Kenapa jadi macam tu? Kerana kita masuk lewat. Budak-budak kalau daripada kecil umur 3 tahun mula boleh bercakap, terus hantar hafal Quran. Apa akan jadi? Waktu tersebut. Biasanya umur 7 tahun, 4 tahun tu biasanya dah boleh hafal. Kerana budak sangat cepat. Anak saya, Muhammad Abu Nur, duduk dengan guru dia. Pada mula dia mengaji, ustaz dia hanya ulang 3 kali saja ayat Quran. Sekali duduk, baca 5 ke 6 ayat. Dan diulang, dia dengar, duduk main. Tapi boleh ulang balik. Maksudnya cepat, kuat ingatan sebenarnya. Budak-budak memang laju. Mana-mana budak macam tu. Sebab folder dia masih lagi kosong. Waktu tu lah nak isi bahasa. Kalau folder tu diisi dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab pada waktu tersebut, macam mana keadaan dia? Waktu tu nak isi dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kita boleh isi. Budak boleh cakap fluent, boleh cakap bahasa Inggeris laju. Tapi Quran tak ingat. Nak cakap Quran tak boleh. Itu kena dahulukan macam ulama dulu buat. Yang tu yang dilakukan oleh para masyayikh dahulu. Natamanna, kita berharap dengan perkara tersebut, insya-Allah moga-moga nanti akan ada perkara tersebut. Tapi bukan semua orang boleh buat yang tu. Kalaulah ada guru-guru perempuan yang ada majmuah, kelompok mereka ni boleh buat tempat yang macam tu, dan di setiap kampung, tuan-tuan bayangkan di kampung tu, di kampung tu saja ada majlis tu. Kampung. Dalam satu Mesir, saya dah duk tengok, duk cari ni, akhirnya jumpa dengan Syekh Mustafa An-Nadwi. Syekh Mustafa An-Nadwi yang bagi cadangan masuk ke situ. Sebab di Mesir, hatta di Qahirah tidak ada tempat yang macam tu. Satu kampung, semua hantar anak mengaji Quran di situ. Satu kampung. Tuan-tuan tahu gaji yuran dia berapa sebulan? Mula-mula saya bawa masuk anak saya, yuran 10 genih. RM2.05 sebulan. Yuran RM2.05. Lepas tu dalam beberapa bulan lepas tu, nampak teruk sangat dah ekonomi, naik sikit 50 genih. 50 genih baru RM10. Lebih kurang lah, lebih sikit. Lepas tu baru dia naik sikit 100 lebih. Tu pun bagi kita tak ada apa dah tu. Tapi orang kampung marah. Apa naik 100 pun, kita kata tu RM25 sebulan pun kira apa ni. Tapi anak-anak dihantar semua ke situ. Kita kalau buka tahfiz, bukan orang kampung tu main mengaji. Orang luar daripada mana tu main. Orang kampung buat tak tahu ya. Nak suruh tutup tahfiz lagi ada. Buat cari pasal, tanah kena tutup, jalan jangan bagi masuk, jangan duk bagi parking. Itu yang berlaku kan. Baik. Jadi budak-budak kampung tu kalau tengok semua boleh dikatakan budak-budak itu semua hafal Quran. Budak-budak kecil hafal Quran. Kita teringin benda tersebut berlaku, dan selepas tu jadi mengaji dalam bidang apa sekalipun. Saya jumpa bawa van. Umur 18 tahun. Saya tanya dulu mengaji di Darul Quran, dia kata ya mengaji Darul Quran. Habis? Tak habis dia kata. Saya mengaji tak habis. Lepas tu dah ni buat apa? Tak buat apa dah. Bawa van dia. Oh bawa van. Berapa sempat apa? Sikit je. Sikit berapa? 18 ya. 18 juzuk. Bawa van. 18 juzuk apa? Kita malu tu dah. Hak bawa van 18 juzuk. Sambil-sambil bawa van duduk mengulang Quran kira lekeh habis lah. Sebab tu bahasa yang paling utama sekali. Sebab tu saya sebut di sini, mulakanlah ilmumu dengan Al-Quran, bukan sekadar baca tapi hafazan. Sunnah para salaf jangan diabaikan, setelahnya barulah menghafaz matan.
Jadi sunnah para salaf jangan diabaikan. Nah, kita kadang-kadang lebih kepada nak menghafal matan, tertinggal Quran. Ini satu lagi keajaiban. Yang lebih lagi ajaib, kalau ada orang pergi komplain, dia kata, alah hafal Quran saja aja, budak-budak tahfiz hafal Quran, tapi semayang tak erti. Nah, semayang tak betul, dia kata gitu. Ya, dia hafal Quran, dia duduk tempat hafal Quran, tahfiz, memang tempat dia untuk hafal Quran. Nah, kemudian yang duduk di pondok boleh pula pandang yang tak betul kepada orang hafal Quran. Ini suatu benda yang sangat salah sebenarnya. Mana boleh kamu hafal matan sepatutnya sebelum kamu hafal Quran? Sepatutnya hafal Quran dulu. Tu yang sepatutnya. Ini bangga hafal Alfiyah Ibnu Malik, Quran tak hafal. Al-Quran bukan wajib hafal. Alfiyah pun tak wajib hafal. Quran tak wajib hafal. Ya betul, tak ada masalah. Alfiyah wajib hafal? Tak wajib hafal. Tapi dia boleh bangga pula, ni hafal Alfiyah ni. Ni hafal Quran. Patutnya Quran lebih didahulukan. Nabi SAW waktu sahabat syahid, ditanya dulu siapa yang kam aksar akhzan bil Quran. Siapa yang paling banyak ambil Al-Quran, maksudnya siapa yang paling banyak menghafal dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang tu yang didahulukan dalam meletakkan jenazahnya di dalam maqam di kalangan para syuhada. Hatta syuhada pun ada kedudukan. Hafiz tidak sama dengan tidak hafiz. Tak sama. Atau hafizul Quran ni benda yang luar biasa sebenarnya. Bukan semua orang boleh hafal Quran dan bukan semua orang masuk tahfiz habis 30 juzuk. Tak percaya tuan-tuan duduk tahfiz. Tu ialah nak suruh. Tadi duduk tengok. Kata orang hafal Quran ni, hafal Quran je pun. Ada pula yang mai buat apa nak, jangan buka tahfiz. Jangan buka tahfiz. Tahfiz ni ramai dah orang buat. Ya betul, tak ada masalah yang tu. Kita buka pondok, jangan buka tahfiz. Boleh, tapi jangan pelekeh tahfiz. Kerana ini tempat-tempat ahlullah. Nabi sebut dalam hadis, hum ahlullah wa qassatuh. Ini adalah ahlinya Allah Ta'ala dan mereka ini orang-orang yang diberi perhatian oleh Allah. Ahlul Quran. Jangan main-main. Boleh? Selepas hafal Quran barulah hafal matan. Tu yang sepatutnya. Tapi kita terbalik. Quran tak hafal, bangga dengan hafal matan daripada hafal Quran. Tak kena macam tu. Tak boleh. Kecuali lah umur dia dah telajak dah dan dia dah masuk pondok. Nak suruh dia hafal Quran balik. Lah kali tak mengaji apa. Tak mengaji apa terus. Dia kata kalau kena hafal sebab Al-Quran perlu kepada tumpuan. Sungguh. Kami di Azhar kena hafal berapa juzuk pun pening. Di Azhar kena hafal 8 juzuk. Turun 4 juzuk pun pening. Suruh hafal 4 juzuk je untuk 4 tahun. Pening. 4 juzuk je lah, sikit je. 1 juzuk baru dah 10 lai. Try tengok. 1 juzuk 10 lai. Maksudnya 20 muka. Kalau 20 hari habis sehari semuka. Try buat kemas boleh. Try tengok kan. Try tengok apa? Nak tengok. Quran ni bukan macam kita duduk dengar lagu. Quran ni dia lebih liar daripada unta yang kita ikat. Kalau tak ikat dari balik, tak pergi duduk tengok dia, hilang unta tu. Macam itulah Quran. Dia akan lari terus daripada tuan dia. Faham? Lepas tu kawan saya hafal Quran. Tapi mengulang tiap-tiap hari berapa juzuk? 5 juzuk sehari kena ulang. Sebelum pergi kerja tu, ulang dulu 5 juzuk. Sambil-sambil duk lari atas treadmill tu, dia pun duk bersenam juga. Sambil duk berlari tu, ulang 5 juzuk dulu, baru pergi kerja. Tu kena rutin. Dia kata kena disiplin. Kalau tidak, tak ingat Quran, dia kata. Tu orang yang dah hafal Quran. Sebab tu paling saya pelik orang buka ma'at tahfiz untuk nak keluarkan profesional. Ni memang ajaib lah. Ni satu lagi keajaiban. Buka ma'at tahfiz tapi nak lahirkan profesional. Lepas tu ramai pula orang sokong. Kata, hebat ma'at tahfiz ni. Melahirkan profesional. Profesional apa ni maksudnya ni? Dia ma'at tahfiz tapi dia tak tumpu hafalan Quran je. Dia nak bagi anak murid dia jadi engineer. Baik macam tu, tak payah buka tak payah buka tahfiz. Buka makmal engineering. Tu betul. Jangan buka tahfiz. Buka makmal engineering. Saya kagum lagi kalau orang kata saya buka tahfiz, budak ni ustaz ni buka tahfiz, yang keluar daripada sini memang ingat Quran. Tu betul. Dah memang tahfiz tu kerja dia. Untuk ingat Quran, bukan nak jadi engineering. Lepas tu jadi engineer silakan, tak ada masalah, tapi bukan di tahfiz tu untuk jadi engineer. Mudir tu siapa dia? Bekas engineer.
Yang nak bagi anak murid jadi engineer juga. Macam mana nak lahirkan engineer kalau dia bukan engineer? Tak ajaib ke tuan-tuan? Ini saya paling pelik orang-orang yang nak buka tahfiz tapi nak keluarkan anak murid dia, contohnya jadi YouTuber. Kok mana? Tahfiz jadi YouTuber. Baru nampak pro. Bukan hafal Quran saja tapi jadi YouTuber. Takkan boleh jadi dua. Sama ada dia akan jadi YouTuber saja ataupun dia akan jadi hafiz. Salah satu. Faham tak? Heran saja orang-orang pakat duk puji kata Mak Tahfiz ni bukan hanya keluar jadi tahfiz tapi jadi pemain bola. Oh, lagi hebat. Kalau macam tu baik masuk Bukit Jalil. Jangan masuk tahfiz, masuk Bukit Jalil. Itu baru betul insya-Allah jadi pemain bola. Lagi hebat lagi hantar akademi AC Milan. MU. Masuk ke Real Madrid. Tu baru jadi betul. Berlatih dengan Muhammad Salah. Tu betul. Ni hak mudir pun boroi. Nak lahirkan anak murid jadi apa ni pemain bola. Kok mana ni? Tahfiz keluar hafiz, pondok keluar ulama, baru betul. Sebab setakat yang saya duk tengok ni tak ada lagi fakulti law tiba-tiba keluar jadi apa ni, daripada law ni dia punya objektif fakulti law adalah untuk melahirkan ulama besar dalam dunia Islam. Kok mana? Dia akan jadi seorang peguam yang hebat. Hak tu yang kerja dia. Lepas tu ada orang nak komplain. Takkan hak tu saja. Takkan keluar daripada law jadi peguamnya. Kenapa tak jadi sekali dengan engineer? Ada orang kata tuan-tuan? Tak ada orang kata. Tapi bidang agama paling dimain-mainkan oleh orang. Takkan jadi hafiz saja. Takkan tak boleh jadi engineer kot. Takkan pelik tuan-tuan? Ini saya saja anak abang ni. Nabi tuan-tuan pun kena sedar juga sebab saya tahu ada orang yang dalam otak dia masuk tahfiz bukan jadi hafiz saja. Dia kena jadi benda lain. Masuk tempat lain, jangan jadi hafiz. Takkan boleh hafal Quran. Boleh lah. Betul tak saya cakap ni? Betul tak betul? Saya cukup geram. Orang yang gunakan pendidikan agama ni untuk tujuan lain. Baik, menghafaznya perlulah ikut turutan, bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi kalau nak hafal Quran, nak hafal matan dan sebagainya, hafal Quran dah selesai ni. Yang saya maksudkan pada bait yang ke-39 ini, menghafaznya perlulah ikut turutan. Nya tu kembali kepada mana? Kepada matan. Menghafaznya iaitu nya matan. Maksud menghafaz matan perlulah ikut turutan. Maksud ikut turutan yang ditetapkan oleh guru. Jadi bertemulah guru, ambillah panduan. Bertemulah guru, ambillah panduan. Jadi kena ambil panduan daripada guru. Jangan hafal semua matan kalau nak hafal. Jadi kalau tok guru kata, kamu hafal dulu matan Ajurumiyah. Ajurumiyah, bukan Jurumiyah. Ajurumiyah. Hafal matan tu dulu. Jangan pindah matan lain lagi tak habis matan tu. Itu sepatutnya. Faham? Itu contoh yang saya bagi itu. Itu salah kalau kata kita buat hafal matan semua kita nak hafal. Kita mengaji sulam mantik. Kita mengaji matan Abi Syuja', kita mengaji Baiquniyah, kita mengaji matan Jurumiyah. Kita hafal sekali pak-pak ni. Hafal ni sikit, hafal ni sikit, hafal ni sikit, hafal ni sikit. Semua tak ingat. Dia kena habiskan satu-satu. Itu yang saya maksudkan, menghafaznya perlulah ikut turutan, bertemulah guru, ambillah panduan. Sebelum menghafaz betulkan bacaan agar tidak hafaz dengan kesalahan. Jadi sebelum hafal matan, lebih-lebih lagi Al-Quran, maka betulkan dulu bacaan kita. Sebelum nak hafal, betulkan bacaan. Sebab ada matan yang salah. Kita cetakkannya salah. Bukan matan tu salah, cetaknya salah. Jadi kita bila menghafal yang salah, kita akan meneruskan kesalahan tersebut. Faham tak? Dan dia ada lagu dia. Maka perlu jumpa dengan guru dulu, baca dulu dekat dengan guru, kemudian baru dihafal selepas itu. Jadi maksudnya sebelum kita hafal mana-mana matan, kena baca dulu matan tu sekaligus di depan guru kita dulu. Guru betulkan dulu baris, betulkan dulu bacaan, baru mula hafal. Jadi bukan terus buka beli kitab matan hafal sendiri. Tak, bukan macam tu. Saya minta maaf ini sebab kitab ni adab dalam menuntut ilmu. Jadi saya sebab nak tujuan kitab ni untuk nak lahirkan para ilmuwan. Maka saya susun dalam bentuk macam tu. Macam mana kita nak hafal apa semua. Jadi ibu ayah yang kata ish kami ni, kami bukan nak mengapai dah Ustaz. Dah duduk syarah buat apa? Tak, untuk ibu ayah pula syarah kepada anak-anak cucu pula. Ni macam mana nak hafal nanti.
apa ni, kalau masuk ke pondok dan sebagainya, bukan semua kita nak harung, nak kampui semua lah, kali semua tak apa. Nah, sebelum menghafaz betulkan bacaan agar tidak hafaz dengan kesalahan. Kenapa saya sebut hafalan? Karena ini kemuliaan kepada orang-orang yang menghafal. Karena kata para ulama, al-hafiz hujjatun liman lam yahfaz. Al-hafizu hujjatun liman lam yahfaz. Jadi orang yang menghafal itu akan menjadi hujjah kepada orang yang tidak menghafal. Jadi kita hafal matan, orang ini tak hafal matan. Waktu ketika diminta untuk keluarkan pandangan, kita keluarkan matan tadi. Nah, tuan-tuan faham matan tu berapa? Matan tu dia punya orang panggil apa? Matan apa dia nak terjemah? Apa dia terjemah matan ni? Teks, no? Teks yang ringkas dalam satu-satu ilmu. Dan ulama ni tidak tulis matan melainkan setelah mana dia dah melihat yang paling utama untuk dijadikan sebagai teks hafalan tersebut. Macam kitab saya ni, ini dikira matan ni. Ni matan. Syarahan dia yang saya duk syarah ni. Sebab tu kadang-kadang ayatnya ringkas dan perlu kepada syarah. Contoh kepada matan. Macam inilah yang saya buat ni. Ini contoh kepada matan. Kalau tuan-tuan buka Ajurumiyah, Ajurumiyah ada berapa lay saja. Nah, ada berapa lay, kecil sangat kitab dia. Tapi disyarahkan sampai sekarang tak habis-habis oleh para ulama. Nah, ada peringkat dia pula syarahan, ada peringkat yang rendah, ada peringkat yang pertengahan, ada peringkat yang tinggi. Itu satu kitab saja, matan yang sama, syarahan berbeza. Nah, baik. Jadi sebelum kita hafal, betulkan dulu bacaan. Ini yang dipesan oleh guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Sebab untuk tidak kita hafal dalam keadaan berlaku kesalahan pada cetakan atau tersalah dalam bacaan kita. Karena itu nanti akan berterusan. Sebab itu jangan kita hafal selagi mana kita tidak betulkan dulu bacaan di depan para guru terlebih dahulu. Nah, ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ini baru saya masuk kepada apa ilmu yang patut kita mengaji setelah mengaji Al-Quran dan selain daripada kita menghafal. Dan ada orang yang tidak mampu hafal. Ada orang tak mampu hafal. Dia hafal, try hafal tapi tak boleh. Maka mana yang dia nak kena buat? Kata para ulama, kalau dia boleh hafal ni bonus. Tapi kalau tidak boleh hafal, memaham itu lebih utama. Faham tak? Faham ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh itu lebih utama daripada hanya sekadar menghafal tidak faham. Faham tak? Itu maksudnya. Al-Imam Subki rahimahullahu taala Syekhul Islam tidak boleh hafal. Kata dia, saya sangat sukar hafal. Payah nak apa kata dia. Al-Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Mahalli, pengarang kitab Tafsir Jalalain, tidak hafal Quran. Karena beliau tak boleh hafal. Saya tak boleh kata, tak ingat. Tapi dia buat kitab Tafsir Jalalain. Tapi dia buat kitab Kanzur Raghibin. Kitab fiqh antara yang paling payah dalam dunia pengajian fiqh Syafi'i. Nah, Kanzur Raghibin. Nah, kitab Kanzur Raghibin ni kitab yang paling payah, dia syarahan yang paling daqiq bagi kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sehingga kitab-kitab yang lahir selepas itu seperti Mughni, Tuhfah, Nihayah, kesemuanya mengambil saduran daripada Kanzu. Semua ambil sikit daripada kitabnya. Mesti ambil juga. Tak boleh tinggal kitab tu. Dan Imam Mahalli, pengarang kitab tersebut, kata dia, saya tak boleh hafal. Tapi dia Imam Mahalli, imam agung. Tapi janganlah guna hujah tu untuk tak mau mengapai. Ada orang yang jenis macam tu. Dia malah nak mengapai. Dia kata, oh alhamdulillah ada juga ulama besar yang tak hafal. No. Saya tiru waktu lah. Dia kata, ini orang panggil himmahnya tidak aliyah. Kalau kamu nak tiru, kamu jadi betul Imam Mahalli tak apa. Masalah duduk di mahallah ya. Ada tempat di kampung di Mesir. Duduk di kampung tu ya, tak boleh jadi apa. Nah. Kalau jadi betul macam dia tak apalah, boleh tulis kitab, boleh bawa keluar macam Imam Mahalli bawa keluar tak apa. Kan tak dia apa. Nah. Ilmu tauhid wajiblah dipelajari. Ilmu pertama perlu dikuasai. Jadi ini ilmu pertama yang perlu kita kuasai, iaitu ilmu tauhid. Nah. Betulkan i'tiqadmu pada yang esa, janganlah menyamakannya dengan hamba. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi itu tujuan kita belajar ilmu tauhid, untuk kita kenal Allah. Yang kedua, untuk kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, karena Allah tidak
sama sekali menyamai dan menyerupai makhluknya. Baik, apa kitab yang patut kita pelajari? Maka saya sebut mengikut kepada turutan yang ringkas bagi sistem pengajian di Al-Azhar Asy-Syarif. Ini yang saya sebut ni sistem pengajian di Al-Azhar. Ataupun sistem saya sampul juga dengan sikit sistem daripada Madrasah Hadramut, Yaman. Baik, apa kitab tauhid yang patut kita mengaji? Ini kitab tadris. Yang saya sebut ni kitab tadris dipanggil. Maknanya kalau tuan-tuan nak buat majlis di masjid, kalau nak susun pengajian, sepatutnya untuk ambil kitab-kitab ini. Ini dalam bahasa Arab lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita adalah kitab-kitab bahasa Melayu, ada Faridatul Faraid, ada kitab Bakurah Amani. Itu semua kitab-kitab yang dipakai dan juga diterima oleh jamaah ulama di kalangan bangsa Melayu. Saya ada juga kitab tauhid yang saya karang dalam bentuk syair tapi tak dikeluarkan lagi. Saya rasa tak keluarkan lagi. Saya tulis 53 bait dan 53 rangkap syair. Tajuk kitabnya Al-Iqdul Farid fi Manzumati Tauhid. Iqdul Farid fi Manzumati Tauhid. Kenapa saya buat nama Iqdul Farid? Karena saya ambil daripada kitab Jauharatut Tauhid. Daripada Qaridah Bahiyah. Qaridah Bahiyah karangan Al-Imam Dardir rahimahullah. Qaridah, apa makna qaridah? Qaridah maknanya permata yang tidak ditebuk lagi. Itu qaridah dibagi. Makna qaridah adalah permata yang baru keluar daripada tiram tu. Permata tu diambil dan masih lagi tidak ditebuk, tak dibuat lagi kalungan. Maksud ni hasil yang pertama keluar dari Imam Dardir rahimahullah. Imam Dardir kata beliau, saya tak boleh buat syair. Saya tak boleh buat syair. Itu bukan bidang saya, kata dia. Tapi matan tersebut keluar secara tiba-tiba waktu ketika majlis zikir beliau bersama dengan tariqah khalwatiyah, waktu dia hadir, waktu tengah zikir tu terkeluar daripada kepala dia matan-matan tu. Balik, dia kata dia tulis balik dan siap satu malam. Kitab Qaridah Bahiyah 71 bait. Dia kata saya terus tulis, tak boleh tidur. Waktu tengah duduk zikir tu terkeluar matan tu, dan kitab tersebut menjadi kitab rujukan besar dalam dunia Islam setelah itu. 71 bait dia. Ini Imam Dardir punya karamah. Dan dia kata itu satu-satu matan yang dia tulis dalam bentuk syair. Sebab dia tak boleh tulis syair. Bukan semua orang boleh tulis syair. Faham tak? Saya buat Iqdul Farid, kenapa? Karena saya ambil daripada qaridah. Qaridah permata yang tidak dilubangkan. Iqdun permata yang dilubangkan. Sebabkan karena saya ambil daripada kitab dia, maka dia seolah-olah saya telah mengambil daripada dia, maka seolah-olah dia adalah rantai yang telah disusun. Dengan iqd. Maksud jadi permata ataupun yang telah disusun, karena saya tebuk daripada kitab Qaridah Al-Imam Dardir rahimahullah, maka saya namakan dia dengan Al-Iqdul Farid fi Manzumati Tauhid. Dan saya karang pun dalam satu hari, hari Arafah. Saya karang hari Arafah tahun 2018 kalau tak silap saya. Hari Arafah, daripada waktu subuh saya karang dan siap karangan tersebut pada jam selepas zuhur. Waktu zuhur siap kitab tersebut, tapi sampai sekarang tak keluar. Adalah dalam ni tulisan tu ada, cuma tak dikeluarkan lagi sebab saya nak kena syarah dulu kitab tersebut. Baik, insya-Allah ada rezeki nanti kalau kita syarah kitab tu, nanti kita baca di sini insya-Allah. Kalau umur panjang. Kita ada pendek aja, ringkas. Baik, aqidatul awam juga qaridah, faham dan kuasai sebelum jauharah. Ini turutan kitab tauhid yang patutnya kita mengaji kalau dalam bahasa Arab. Kenapa nak mengaji kitab apa dulu? Yang pertama kitab aqidatul awam. Aqidatul awam, bukan aqidatul awam. Awam beza dengan awam. Awam, orang awam. Aqidah orang-orang awam. Kalau awam maknanya orang-orang yang berenang, bang. Awam maknanya perenang. Jadi akidah perenang lah. Ini nak berenang kat mana, scuba mana pula ni. Jadi akidah perenang. Jadi jangan baca baris tak betul. Awam disyaddahkan maka dia akan jadi perenang. Kalau awam, maka dia akan jadi maknanya awam, orang awam maksudnya. Akidah orang-orang awam. Jadi ini akidah ni disyarahkan, ditulis oleh Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala. Sidi Ahmad Marzuqi juga dikarang oleh beliau dalam satu malam. Ajaibnya tuan-tuan, kitab ni pun saya pun baru perasan ni. Kitab yang saya tulis dalam bait ni, Aqidatul Awam dan Qaridah juga Jauharah, ketiga-tiga kitab ni semuanya dikarang oleh ulama-ulama ni dalam satu malam. Siap kitab tu satu malam semua. Aqidatul Awam ini kitab yang patut kita pelajari.
Yang kedua Qaridah Al-Bahiyah. Nah, yang kita sebutkan yang kedua, dan yang ketiga Jawharatut Tauhid. Yang ini peringkat yang ketiga. Nah, ini pun dikarang oleh Al-Imam Al-Laqani rahimahullahu taala dalam satu malam. Ini ilmu wajib untuk difahami agar tidak taklid buta, tak mengerti. Kenapa wajib mengaji ilmu tauhid? Agar kita tidak menjadi orang yang hanya muqallid, ikut-ikutan sahaja dalam akidah kita. Bukan betul kita memahami ilmu tauhid tersebut. Bukan hanya ikut, tidak taklid di dalam ilmu tauhid. Ini berlaku perbahasan di kalangan ulama. Ada 6 pandangan ulama terhadap muqallid dalam ilmu tauhid. Ini orang yang hanya ikut-ikutan. Kalau dia tak belajar ilmu tauhid, sekadar sekurang-kurangnya dalil ijmal. Dia tahu dalil ijmal. Apa dalil Allah wujud? Dia sekurang-kurangnya dia kata ada alam ini. Okey, dalil ijmal dipanggil. Ada alam, dalil wujudnya Allah. Nah, apa dalil Allah Ta'ala qidam? Apa dalil Allah Ta'ala baqa? Kawan-kawan dia boleh jawab. Nah, walaupun dia tak boleh nak mendalam. Kalau datang syubhat, dia tak boleh nak tolak. Maka kalau macam tu, dia dikira sebagai hanya orang-orang yang permulaan dalam ilmu tersebut. Jadi permulaan dalam ilmu maknanya apa dia? Dipanggil mubtadi. Permulaan dalam ilmu, yakni man lam yastati' an yatasawwar masail. Yani orang yang tidak mampu untuk menggambarkan masalah tersebut. Kita hadir dalam satu pengajian, contohnya ilmu nahu. Bila orang tanya ke kita, apa dia perbahasan dalam ilmu nahu? Kita tak tahu. Tapi saya tahu nahu ni dia nak betul baris belakang. Dalam pengajian kita baca dia betul baris belakang. Maksudnya, tapi bila orang tanya nak suruh tasawur masail, tu boleh tak tolong kamu taswirkan, gambarkan satu masalah kepada saya untuk kamu, saya nak faham apa dia itu nahu. Dia tak tu tak mampu lagi. Maka hada mubtadi. Ini permulaan dalam ilmu. Mutawassit, orang yang peringkat pertengahan pula apa dia? Yastati' an yatasawwara al-masaila walakin la yastati'u an yarudda man yastati' an yatasawwar masail wala yastati'u an ya'ti bil hujjah. Dia boleh untuk tasawur masalah. Ini yang peringkat kedua. Bila orang suruh bahas sikit, apa dia fa'il? Dia bagi contoh. Fa'il ni apa dia? Contohnya ja'a Muhammadun. Muhammad ni fa'il. Kenapa jadi fa'il? Dia boleh syarah fa'il tu sikit. Tapi bila orang datang sikit tashkik kepada dia, ataupun datangkan sedikit kekeliruan, dia tak boleh nak tolak. Saya tak arti ni, mutawassit. Peringkat ketiga dia panggil muntahi. Muntahi ni peringkat tertinggi. Tinggi sikit. Peringkat ketinggi ni dia panggil man yastati' an yatasawwar masail wa yastati' an yarudda at-tashkik. Dia boleh menolak syak dan juga menolak hujah yang melawan dia dalam ilmu tersebut. Ataupun orang datangkan tashkik, datangkan keraguan kepada dia dalam ilmu tadi, dia boleh tolak balik. Maka itu dipanggil peringkat yang tertinggi dalam ilmu. Itu pun semua peringkat tadi, mubtadi, mutawassit, muntahi, kesemua ni ada peringkat dia pula. Mubtadi ada mubtadi ula, mubtadi tsani, mubtadi salis. Mutawassit pun ada ula, tsani, salis. Muntahi pun ada ula, tsani, salis. Dan kesemua peringkat tadi ada kitab dia masing-masing yang perlu dipelajari. Jadi tuan-tuan, macam mana? Cukup 4 tahun mengaji? Cukup 4 tahun nak mengaji? Tak cukup. Batu Al-Azhar Asy-Syarif pada zaman dahulu, untuk habis sampai kepada peringkat peringkat muntahi, sekurang-kurangnya kena berada di Al-Azhar selama 12 tahun. Baru habis muntahi. 12 tahun sekurang-kurangnya. Karena setiap bidang 4 tahun. Maksudnya nak masuk habis mubtadi 4 tahun. Nak habiskan muntahi mutawassit 4 tahun lagi. Nak habiskan muntahi 4 tahun lagi. Jadi ada 12 tahun sekurang-kurangnya dia kena habiskan. Jadi sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Kalau orang duduk di pondok zaman dulu lama-lama, karena nak selesaikan ke semua peringkat tersebut. Sebab ada orang yang nak keluar jadi tok lebay, ada orang nak jadi tok guru. Nak jadi tok lebay, nak jadi boleh baca di masjid untuk buat majlis ta'lim dan sebagainya, cukup 4 tahun. Boleh dah, alhamdulillah, insya-Allah. 4 tahun boleh dah buka majlis ta'lim. Tapi kalau nak jadi tok guru buka pondok, tak boleh 4 tahun. Kurang-kurangnya kena 12 tahun pengajian dia. Dan kena habiskan selesai semua bidang pengajian yang dia telah ditentukan oleh guru dia pada waktu tersebut, di institusi tersebut. Faham tuan-tuan? Yang itu baru boleh keluar.
Payah tak mengaji? Tak payah lah. Macam tu, ikut turutan dia elok, insya-Allah. Lama no? Lama. Saya pondok nak buat yang tu lah, nak buat 12 tahun tapi takut tak ada orang, tinggal saya seorang lagi. Jadi saya seorang duk baca kitab kat seorang-seorang diri. Timbalan mudir lari, tok guru semua lari habis tu. Tinggal saya seorang. Syekh Muhammad Alawi Maliki, anak murid tak boleh balik daripada madrasah dia 10 tahun. Tak boleh balik. Syekh Muhammad. Siapa pergi ke Mekah masuk madrasah dia 10 tahun tak boleh balik. Maklum rindu sahaja dekat mak ayah kena buang terus. Bagi tahu rindu saja kena buang dah. Hati tak ada dah dengan ilmu. Duk rindu dah benda-benda lain. Balik. Tak payah main dah. Macam tu sekali. Sebab saya pernah beritahu kat Abuya Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi saya pernah bagi tahu dekat dia waktu sebelum saya ke Mesir tahun 2003 waktu tu. Saya beritahu kat Syekh Fahmi, saya kata Syekh saya nak cadang macam nak pergi ke mengaji dengan Abu Said Muhammad Alawi Maliki. Waktu Said Muhammad masih hidup lagi. Tahun 2003 tu. Syekh Said Muhammad meninggal tahun 2005. Kalau tak silap saya. Dia meninggal tahun 2005. Jadi 2003 tu saya kata saya nak pergi ke Mekah boleh tak? Saya nak pergi sambung di sana. Saya tak mau pergi Mesir. Apa dia kata kat saya? Boleh ke? Dia kata. Boleh ke nak pergi? Duduk di tempat dia tak boleh balik 10 tahun. 10 tahun tu tak boleh balik. Kalau mak ayah mai ke Mekah pun tak tentu boleh jumpa. Kalau dia tak bagi jumpa, tak akan boleh jumpa. Sudah sampai tahu tu. Dia tak ada. Pelajar Malaysia sekarang ni dia kata tak ada seorang pun. Indonesia ramai dia kata. Tu pun dia kata ada seorang pelajar Indonesia tengah duk urut. Dia 6 tahun tak balik. Duduk dengan Abu Said Muhammad, 6 tahun tak balik. Duduk tengah urut kaki tok guru. Tengah duk urut ni petang tu. Dia sebut kat Abu Ya, dia kata rindu dekat ayah dia kata. Nah. Sebut rindu kat ayah ya. Syekh Muhammad senyap waktu tu. Tengok anak murid dia. Malam tu dia panggil. Dia panggil dia buat apa? Dia bagi beg siap dah. Dalam beg tu ada pakaian. Nah, ambil beg ni. Ni tiket kapal terbang. Balik. Jangan mai dah dia kata. Balik. Tak usah mai dah. Sebut rindu ya. Hatu Syekh Fahmi sendiri cerita dekat saya. Nah. Ni cerita 16 tahun yang dulu dia cerita kat saya. Belum saya pergi Mesir. Dia tersanggup dengar-dengar yang tu. Tak apa, pergi Mesir kot. No? 10 tahun tuan-tuan, tak boleh balik. Saya ni kira rendah sikit lah, 4 tahun ni tak boleh balik. No? Sebab masalah kita nak jadi anak kita ni siapa sebenarnya? Kalau betul nak jadi yang macam sepatutnya, kena korban. Kita kena korban. Saya sendiri pun duduk di Mesir 4 tahun tak balik. Nah, kita nak betul anak kita jadi, kena korban. Saya ni kalau kata nak kira dengan tak sempat masa saya rasa sendiri dalam hati tak rasa sempat nak khidmat dengan ayah saya. Saya rasa macam galak tak sempat nak khidmat dengan ayah. Balik-balik seminggu. Padahal saya balik tiap-tiap tahun. Tapi rasa galak sebab saya balik 2 bulan, 3 bulan saja. Setiap tahun saya balik. Selepas saya kahwin tahun 2010, saya pergi Mesir 2004. Tahun 2010 saya mula balik tiap-tiap tahun. 2010, 2011, 2012 sampai 2020. Saya balik tiap-tiap tahun kerana saya dah ada isteri, ada keluarga, ada dua tu maksud keluarga mentua lah, bukan ada bini dua orang tak, bini seorang ya. Jadi nak kena balik rumah mentua, nak cucu, Tok Wan nak tengok cucu dan sebagainya. Balik tiap-tiap tahun tu 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan saya balik. Tapi saya masih rasa galak pada waktu tersebut. Tapi moga-moga itu jadi jariah kepada ayah kita, insya-Allah. Nah, jadi jariah dan ayah pun redha. Waktu saya mula duduk dah masa tu dah 10 tahun di Mesir. Dah 10 tahun duduk di Mesir. Tiba-tiba guru saya Syekh Ahmad Mamduh sebut dekat saya waktu dia mai ke Malaysia. Dia mai Malaysia tahun 2010. Saya waktu dah 6 tahun, 7 tahun di Mesir waktu tu. Dia mai kali pertama dia mai. Bila dia mai saja, dia tengok setiap kali tempat yang saya pergi dengan dia, rupanya dia duduk perhati. Saya duduk belakang. Rupanya orang pun salam dengan saya sekali. Macam salam dengan dia. Waktu saya baru 7 tahun di Mesir. Jadi orang duk salam. Orang dah kenal saya waktu tu sebab saya dah mula balik ke Malaysia waktu tu. Jadi salam pakat rai kita sekali termasuk dengan Syekh. Walaupun saya duduk belakang waktu tu. Rupanya Syekh perasan. Lepas tu Syekh sebut apa dekat saya sebelum dia balik ke Mesir. Lepas dia mai 2 minggu tu. Dia kata, Muhammad, aku tengok apa dia orang Malaysia buat dekat hang dan sebagainya, dia kata. Dan aku nasihat dekat hang. Dan aku bagi arahan. Dia bagi arahan bukan nasihat. Aku arah dekat hang untuk duduk di Mesir ini tambah lagi 10 tahun. Dan aku akan susun semua dekat hang, dia kata. Nanti mai ke Mesir balik, aku akan susun semua. Dengan siapa hang akan mengaji, dekat guru mana yang hang akan pergi, kaza. Dia akan susun semua, dia kata kat saya.
Tapi syarat kena 10 tahun. Dan jangan balik, kata dia, lagi mana aku tak bagi izin. Kalau kamu balik sebelum aku bagi izin, hang tak akan jadi apa, dia kata. Dia kata macam tu. Ni yang dia sebut kepada saya. Waktu tu di Perlis. Saya masih ingat tempat dia sebut tu. Tempat dia sebut tu dalam kereta Ustaz Yusaini, dekat dengan pasar Tani, tempat makan pagi-pagi tu. Dekat dengan kawasan Kangak tu. Tu saya ingat betul tempat tadi. Waktu tu dalam tu lah dia sebut, dan dia sebut tadi depan Ustaz Yusaini. Dan saya beritahu dekat mak, kata Syekh suruh duduk 10 tahun lagi. Saya cadang waktu tu, saya nak balik lagi 3 tahun. Cukup 10 tahun saya akan balik daripada Mesir. Maksudnya 2004, saya akan balik 2014. Saya kata, saya akan balik 2014. Dia kata, Syekh kata tambah lagi 10 tahun. Jadi bila beritahu kat mak kata apa? Mak saya kata tak apa, ikut Syekh. Ikut Syekh. Syekh kata macam tu, ikut dia. Dan mulai waktu tu lah saya pergi ke Mesir. Syekh mula susun pengajian saya dan sebagainya. Dan rupanya lebih pada 10 tahun. Sebab Syekh janji dengan saya tu, dah cukup 10 tahun. Betul ya? 2010. Ya, cukup 10 tahun. 2020 sekarang. Betul. Saya pun tak sangka, sebab saya setiap kali orang tanya, semua saya baru 2 tahun duduk kat Mesir. Berapa tahun lagi dekat Mesir ni? Ada lagi 5 tahun. Tiap-tiap tahun 5 tahun. Dan cukup, rupanya cukup 10 tahun dengan Syekh. Baik. Betulkan i'tiqadmu pada yang esa, janganlah menyamakannya dengan hamba. Aqidatul awam juga qaridah, faham dan kuasai sebelum jauharah. Jadi kena faham dan kuasai dulu kitab Aqidatul Awam dan kitab Qaridah Bahiyah, barulah baca jauharah. Kata guru saya Syekh Muhammad Said Hambali, hafizahullah taala, ketika kami belajar kitab Qaridah Bahiyah dengan beliau, kata dia, membaca Qaridah 10 kali lebih baik daripada kamu baca kitab Iji sekali. Faham? Maknanya kamu baca Qaridah 10 kali dan kuasai betul-betul, itu lebih baik, lebih kamu kuasai ilmu akidah ni dibandingkan kamu baca matan Iji sekali. Lebih baca Qaridah banyak kali daripada kamu baca 1 kali saja matan yang paling besar, kayaknya tak faham apa. Itu maksud Maulana Syekh Muhammad Said Hambali, hafizahullah ta'ala. Ini ilmu wajib untuk difahami agar tidak taklid buta, tak mengerti. Baik. Setelahnya belajarlah ilmu fikah, buat faham ibadah dan muamalah. Baik, setelah belajar ilmu tauhid, maksud setelah di sini bukan maknanya kena ikut turutan mengaji tauhid dulu baru mengaji fiqh. Tak. Jadi setelahnya tu maksudnya pada segi turutan sahaja. Maksudnya apa ilmu yang patut kita susun, itu maksud saya. Bukan mengaji ni dulu baru mengaji ilmu ni. Tak. Sebab fiqh diperlukan setiap hari. Ilmu fiqh diperlukan setiap hari, itu maksud saya. Jadi ilmu fiqh kita belajar untuk apa? Buat faham ibadah dan muamalah. Buat faham ibadah dan muamalah. Baik. Ibadah dan muamalah saja, Ustaz. Mana munakahah? Kahwin mana? Mana bab jinayah? Sebab dalam fiqh ada 4 bidang. Ibadah, jinayah lah sekali. Ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Jadi ada bab ibadah. Bab ibadah ni mula daripada ambil wudu, daripada bab alat-alat wudu, ayak dan sebagainya, sampai bab haji. Selesai. Kemudian masuk bab muamalah. Ni mengaji bab bai'. Babul buyu', kitabul buyu', mengaji bab berniaga dan sebagainya. Apa perniagaan yang boleh, yang tak boleh, jenis-jenis perniagaan tu. Yang ketiga munakahah, kahwin. Yang keempat bab jinayah. Ini akan masuk bab qisas, akan masuk bab hudud, kemudian masuk bab berkaitan dengan qada dan sebagainya. Ini masuk bab ni. Baik, jadi 4 ni bidang dia. Jadi mana Ustaz sebut 2 je? Ibadah dan muamalah je. Itu macam mana? Saya kata ni bukan saya ringkaskan ni. Tak. Ini saya ambil daripada bahasa para ulama dulu. Ulama dulu, contohnya Al-Imam Syekh Taha Arabi Dusuki rahimahullahu taala, guru kepada guru-guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau sebut dalam kitabnya, dia kata mengaji ni, usul fiqh ni, untuk kita faham ilmu fiqh dalam bentuk ibadah dan muamalah. Dia guna 2 bahasa saja. Apa makna muamalah di sini? Muamalah di sini maknanya apa dia? Ghair ibadah. Muamalah maksudnya ghairu ibadah. Maksudnya bab muamalah ni bukan bab ibadah. Jadi termasuk dalam muamalah dalam istilah para ulama dulu, bermaksud dalam tu munakahah, bermaksud dalam tu jinayah,
dan bermaksud dalam tu bab al-buyu'. Termasuk tiga-tiga sekali dalam bab muamalah. Jadi ini adalah bahasanya ulama dulu. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab turah dulu, kalau jumpa kata ada dua perbahasan dalam ilmu fiqh. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Maksud muamalah sini apa dia? Ghair ibadah. Nah, iaitu yang bukan bab ibadah. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Jadi saya sengaja kekalkan bahasa ini untuk bagi kawan-kawan nanti tuan-tuan dapat kuncinya ketika membaca kitab-kitab yang kalau tuan-tuan jumpa nanti, rupanya ini muamalah ni, takut lagi kita kata rupanya syekh ni dia mungkin dia nak ringkaskan kitab dia kot, jadi dia sebut dua ya, padahal ada lagi bab munakahah, ada lagi bab jinayat, dia tak sebut lah sebab dia nak ringkas kot, ataupun mungkin tersilap cetakan. Itu bukan silap cetakan tu, kita tak arti, faham tak? Padahal muamalah tu adalah istilah yang digunakan oleh ulama dengan maksud ghair ibadah. Itu maksud dia. Baik, sikit lagi kita baca. Baik, apa dia kitab fiqh yang patut kita pelajari mengikut turutannya? Safinatun Najah juga syarahannya, pelajarilah dengan sebenar cara. Baik, apa kitab yang pertama kita nak mengaji? Mengaji Safinatun Najah. Habis apa syarahannya? Nailur Raja, Kashifatus Syaja, Kashifatu As-Saja. Lagi ada kitab lagi, ada kitab banyak no? Kitab-kitab syarahan bagi Safinatun Najah. Nah, karangan Al-Imam Al-Hadrami radhiyallahu taala anhu. Beliau mengarang kitab Safinatun Najah dan disyarahkan oleh Al-Imam Said Muhammad Said Ahmad Al-Syatiri dalam kitabnya Nailur Raja, juga disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi Bantani Kashifatus Saja. Ada lagi syarahan para ulama yang lain yang baru dijadikan rujukan oleh para ulama bagi memahami Safinatun Najah. Safinatun Najah ni yang saya tengok antara syarahan terbaiknya Nailur Raja. Syarahan tinggi sikit dan banyak masail Kashifatus Saja, Syekh Nawawi Bantani. Tapi kalau tuan-tuan baca Nailur Raja saja, kalau diajar dengan cara yang betul, diajar oleh guru yang mempelajari Nailur Raja, insya-Allah khair. Tuan-tuan akan faham fiqh ni sangat mendalam. Cukup Nailur Raja. Nah, jadi nama pun Safinatun Najah, Nailur Raja syarah kepada Safinatun Najah. Nail ar-Raja maksudnya kamu mendapatkan keinginanmu. Cukup dah kalau nak bagi faham fiqh secara peringkat permulaan, dah cukup dengan kitab tu. Nailu ar-Raja. Akan mendapatkan dengan keinginan kita tersebut. Nah, orang-orang yang ingin akan mendapatkan perkara tadi. Habis Safinatun Najah dan syarahannya, kita nak mengaji kitab apa pula? Setelahnya Fathul Qarib, jangan leka, tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Mengaji Fathul Qarib. Fathul Qarib adalah karangan daripada Al-Imam Abi Qasim Al-Ghazi rahimahullah, mensyarahkan matan Abi Syuja' Fathul Qarib. Dan terjemahan ataupun sedikit olahan yang terbaik dalam bahasa Melayu adalah kitab Matla'ul Badrin. Kalau baca tuan-tuan baca Matla'ul Badrin, hampir perbahasan dalam kitab tersebut diambil daripada Fathul Qarib. Nah, boleh kata kebanyakannya daripada Fathul Qarib. Kecuali ada yang Syekh Daud Fatani keluarkan sedikit daripada masalah yang lain. Dan Syekh Daud, Syekh Wan, keluarkan daripada masalah-masalah yang lain sedikit. Adalah sikit-sikit saja, tapi kebanyakannya ambil daripada Fathul Qarib. Lepas tu orang Melayu kita guna Matla'ul Badrin. Dulu saya ada buka kitab pedoman mengajar yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Johori. Dia tulis buku pedoman mengajar. Ni tahun 1964 kalau tak silap saya. Cetakan Akademi Jawi. Buku tu dia cerita habis macam mana nak mengajak peringkat rendah, guru nak kena buat apa, cara nak baca macam mana. Itu di Johor, sistem pengajian Johor dulu. Saya bagi hadiah baru ni dekat Mufti Johor. Mufti Johor terkejut. Dia kata, ada buku ni no? Mufti Johor pun tak tahu kata ada. Bila baca balik saya tengok dia ada satu peringkat, dia panggil peringkat khas. Baru tu saya pula tak tahu. Mufti Johor pula syarah. Sebab tu dia kata ni sistem Johor punya. Dia kata peringkat khas ni, dia kata ustaz, zaman dulu kalau habis peringkat khas di Johor dah boleh jadi Tok Qadhi. Itu dia. Habis peringkat khas saja. Dia ada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Darjah 6 ni kelas khas. Darjah 6 tu dah boleh jadi Qadhi dah. Darjah 6 pengajian sekolah agama. Tu dia. Zakat. Darjah 5, saya tengok pengajian darjah 5 mengaji kitab apa? Mengaji kitab faraid. Darjah 5 mengaji faraid. Nah. Ngaji faraid dah, saya tengok dia kata hari ni guru mengajar bab aul, dia kata bab aul. Baik bagaimana memahami aul. Dan kemudian tulis pula berapa anak murid yang faham pengajian yang lepas, tulis. Yang tak faham berapa orang. Baik apa masalah yang tak faham, semua tulis.
tu dia. Dan ni ada pondok buat macam tu. Pondok kalau buat macam tu menyembung tuan-tuan. Nah. Dia ada buku panduan mengajar. Buku tu ada. Tu buku turas tu. Ulama dulu tulis. Macam mana nak mengajak darjah 1, macam mana nak mengajak darjah 2, macam mana nak mengajak darjah 3, darjah 4, darjah 6 dia panggil kelas khas. Dia tak habis kelas khas ni, boleh jadi khadi, boleh jadi pegawai agama, boleh jadi apa semua dah. Hebat sistem kita ni sebenarnya. Tapi tak dihidupkan. Nah, tak dihidupkan balik. Okey. Sebenarnya sistem pendidikan sekolah, kenapa diambil umur dah 7 tahun? Kemudian habis umur 12 tahun, darjah 6. Maksudnya sistem yang terbaik dah sebenarnya. Memang sungguh. Dalam sistem pengajian Islam pun macam tu. Umur 7 tahun tu, sampai umur 13 tahun, 12 tahun, ini peringkat rendah. Peringkat ni, kalau diasah betul-betul, masa dia masuk peringkat sanawi, tak perlu lama dah. Tak perlu 6 tahun. 3 tahun cukup. Untuk jadi alim. Kalau betul-betul. Kalau betul-betul lah. Betul tak betul. Kan? Dah kita edi apa? Sebab tu yang penting, sebenarnya siapa? Bukan sistem tu. Guru yang nak duduk dalam sistem tu. Yang perlu dibetulkan dulu. Kalau sistem baik, guru tak berkualiti, tak edi. Betul tak betul? Ha? Tu apa ni, ada seorang syekh ni sebut dekat saya waktu saya lawak dia. Dia kata dia mai ke Malaysia, dia kata ketika dia mai ke satu majlis, dia tanya kenapa tak mengaji ilmu tauhid dalam majlis ni, kenapa tak mengajak tauhid? Maka guru tadi kata tak ada orang nak mengaji tauhid. Nah, tauhid ni orang dah tak minat. Tadi takut perbahasan dia jadi mendalam sangat, jadi orang tak minat. Betul, kalau mengaji tauhid sungguh. Buka kitab tauhid je dan kurang orang terus. Nah, tapi cuba buka kalau kitab-kitab sonok-sonok sikit, kan? Dia rasa tenang, dia nak main dengar, tapi fikir banyak. Nah, dia buka kitab mantik lagi teruk lah. Itu tinggal ustaz ya. Tok imam pun tak main. Itu bukan kitab mengaji di masjid lah. Dia kata, tauhid kenapa tak buat macam tu? Dia kata sebab takut orang tak mengaji, dia kata. Apa kata syekh ni dekat yang apa ni, guru yang mengajak ni, dia kata orang tak mau mengaji kah? Nah, atau gurunya tak ada untuk mengajar? Itu yang orang nak je mengaji, tapi siapa yang nak mengajar tu? Sepatutnya dipikirkan guru yang mengajar tersebut. Nah, anak murid ni dia main nak terima ya. Tapi kalau gurunya tidak disediakan dengan tepat, maka tak boleh mengajar. Tak akan sampai yang sepatutnya. Itu maksud dia. Nah, sikit lagi, kemudian kita berhenti. Mana kata? Baik. Jadi itu Fathul Qarib. Tuntutlah ia hingga pengakhirannya. Maksud sampai bab yang akhir. Safinatun Najah hanya bincang bab ibadah saja. Dia tidak ada bab muamalah, tidak ada bab munakahah, tidak ada bab jinayah. Tak ada. Dia hanya bab ibadah saja. Karena ini yang paling utama dan itu yang fardu ain. Dalam ilmu pengajian fiqh, fardu ainnya adalah bab ibadah. Karena semua orang perlu kepada bidang tersebut. Perlu untuk kita semayang, perlu untuk kita keluarkan zakat, perlu untuk kita keluarkan menunaikan haji, umrah, perlu untuk kita berpuasa. Nah, dan juga wuduk dan sebagainya itu, semuanya perlu perkara tersebut bagi semua orang. Tapi bab buyur, meniaga, bukan semua orang meniaga. Sebab tu bab buyur tidak lagi dikira sebagai fardu ain pada waktu tersebut kepada semua orang. Dia hanya fardu ain kepada orang yang nak melibatkan dirinya dalam dalam perniagaan. Itu sepatutnya. Munakahah wajib kepada semua orang? Tak, kepada orang yang nak menikah. Jinayah wajib kepada semua orang? Tak wajib. Wajib kepada ahlu halli wal aqdi, kepada khadi, untuk dia tahu tentang bidang tersebut. Sebab tu saya kurang setuju mengajar di masjid kitab jinayah. Apa keperluan? Apa keperluan mengajar jinayah dalam masjid? Yang hadir masyarakat awam, yang kadang-kadang main majlis pun kitab tak bawa. Apa keperluannya? Bab jinayah bukan diajar di situ. Bab jinayah diajar di mana? Di pejabat agama. Itu betul bab jinayah. Yang bahagian pelaksanaan, dia yang buka. Ada seorang tok guru main buka pula dekat para pegawai agama. Diajak bab qada kepada siapa? Kepada apa ni, di Jabatan Mufti contohnya. Nah, itu betul. Bab munakahah. Munakahah boleh lagi. Bolehlah kira sebab orang nak nikah. Tapi sepatutnya bab munakahah tu pun waktu kursus nikah saya baca bab munakahah tu betul-betul. Faham tak? Bukan bab munakahah kerja duk cerita dalam kain. Saya sangat sedih ketika mana buat majlis, kita buat kursus nikah, panggil anak-anak muda nak main kursus nikah, dan tu diwajibkan. Tiba-tiba yang bagi ceramah bagi sesuatu yang tak sepatutnya kepada orang yang datang untuk mengaji bab kenaan munakahah.
Patutnya dia dapat niat untuk nak menikah ni untuk apa. Ni dah duk cerita nak menikah ni syok. Nah, nanti malam tamu nak buat macam mana. Ni apa benda ni? Nah, yang ni yang berlaku. Yang selalu dimaklum kepada kita, ustaz-ustaz yang mengajak dalam kursus nikah, dia lagi seronok untuk nak bergalak waktu tu. Sebab nak bagi orang gelak, nak bagi orang-orang muda seronok. Tuan-tuan yang mai tu tak menikah lagi. Tidak, dia tak mai lah kursus nikah. Kecuali yang nak nikah yang kedua, dia tak masuk dah kursus nikah. Dia mai tu nak mengaji, nak mai dengar. Waktu tu lah kita nak kena cerita betul-betul. Ya, saya tahu cerita juga. Bab nak mandi wajib macam mana apa semua tu cerita. Tapi lebih banyaknya kadang-kadang pada benda yang di luar daripada sepatutnya dia cerita. Dan orang yang pernah ikut kursus nikah dia akan tahu. Saya tak pernah ikut. Itu yang saya nak beritahu. Saya dapat terus sijil nikah tanpa ikut kursus. Waktu saya nak menikah tu ni, dia pun keluar sijil. Tak perlu ikut kursus nikah. Tak apa, bagus ya kan? Dia bagi sijil lah. Nah, sijil cukup dah. Tak payah masuk kursus. Oh, tak apa. Yang apa ni, yang ikut dia pun bagi tahu macam tu dekat saya. Sedih tuan-tuan, sedih. Sepatutnya waktu itulah kita nak kena bagi tahu. Cuba tengok macam mana para ulama ajar tentang nikah. Nikah bukan kahwin ni seronok saja. Nikah ni tanggungjawab. Benda besar sepatutnya. Bila dapat anak, apa yang patut dibuat? Sepatutnya dia ajak waktu tu macam mana nak hantar kepada para ulama untuk tahnik. Anak ni nak bubuh nama apa yang sepatutnya? Akikah bila nak kena buat? Nah, apa yang hukum-hukum hakam akikah? Itu masa tak panjang Ustaz, seminggu je. Ya seminggu tu tak jadi panjang lah. Sebab kamu sendiri pun menyembang kok lain lebih banyak daripada hak tu. Cerita dalam kain ni. Nah, duk cerita seronok kata ni kawan ni sampai lucah. Benda lucah diceritakan dalam tu lebih banyak daripada ilmu yang sepatutnya disampaikan. Patutnya diberi perhatian. Anak-anak muda yang mai tu tak kahwin lagi. Waktu tu duk tengah cerita pula benda-benda galak ni, lagi dia galak. Duk tengok tu, pasangan dia mai sekali. Nak nikah lagi, nak balik, tengok balik naik motor sekali. Tak kira dia berhenti kat tepi jalan, dia praktik terus kawan tu cerita macam mana. Kita tadi dia mengaji tadi, kita mengaji ni kena beramal, kan? Cari pasal tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Tu amanah kita dengan Allah. Ketika mengajak bagi betul. Kenapa nak cerita benda-benda yang macam tu? Maaflah, bukan semua lah macam tu, tapi banyak macam tu. Tak semua, tapi banyak macam tu. Sebab tu waktu tu peluang betul-betul. Sebab kursus nikah ni wajib. Kursus nikah wajib. Kalau kata digunakan peluang tu waktu tu untuk nak betul bagi didikan kepada anak-anak muda ni kenal dengan agama, minat cukup dah. Kata rupanya banyak lagi benda kami tak tahu. Lepas main kursus ni, bukan kursus ni saja main, kena pergi mengaji. Bawa anak bini tu pergi mengaji di masjid. Pergi jumpa dengan tok-tok guru mengaji. Tu baru menikah. Kita menikah ni bukan seronok duk pergi Tesco ya. Pergi Tesco, malam esok pergi pula Pavilion, bentuk pergi pula ke mana? Ada macam ni. Queens Bay. Kalau dia duk pergi kot tu ya, muka dia hari ni Subway, esok Kentucky, esok McDonald. Kalau dia duk ulang tu ya, masjid tak pernah main. Tak patutnya dengan menikah tu bawa anak bini main mengaji. Tuntut ilmu. Bagi ada hubungan dengan para ulama, bagi ada hubungan dengan ilmu. Patutnya dalam kursus nikah tu hak tu nak kena terangkan, bagi tahu yang tu. Patutnya. Bukan nak cerita dalam kain. Hak tu tak perlu cerita tuan-tuan. Kambing pun tahu nak buat macam mana. Kambing tak perlu masuk kursus nikah, tapi jalan alhamdulillah anak banyak. Nah. Anjing pun tahu macam mana nak keluar anak banyak. Tak perlu cerita yang tu. Dia cerita tu saja nak seronok. Ajaib betul kita. Zubat serta syarahannya jangan lupa, jika dikuasai pasti tak kecewa. Yang ketiga kitab apa? Zubat. Matan Zubat ada 1000 lebih baik yang perlu dihafal untuk kita kuasai ilmu fiqh. Ni kalau kata dia ikut turutan ni, mengaji Safinatun Najah syarah-syarahannya, kemudian mengaji pula kitab Fathul Qarib dengan syarahannya, dengan hasyiahnya Al-Imamul Bajuri dia ambil sebagai rujukan. Kemudian dia belajari pula Zubat dan syarahannya. Zubat banyak syarahannya. Mawahibus Samad karangan Al-Imam Imam Samad karangan siapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia karang Mawahibus Samad? Lupa nama belakangnya. Allahu Akbar. Ulama Azhar. Mengaji kitab apa ni, Fathur Rahman karangan Al-Imam Syihabuddin Ramli, ayah kepada Al-Imam Syamsuddin Ramli pengarang Nihayah. Mengaji kitab apa ni, Ghayatul Bayan. Mengaji kitab apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syarah Zubat. Itu antara syarah yang payah tu, Fathur Rahman dengan apa ni, Ghayatul Bayan. Baik. Habis Zubat,
baca kitab apa pula? Syuruh Minhaj, semisal Kanzur Raghibin, juga kutub Syekhul Islam dan Muslimin. Dan selepas tu baca kitab Minhaj karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan baca syarahnya iaitu Kanzur Raghibin karangan Al-Imam Mahalli. Kemudian juga menjadikan kitab-kitab karangan Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Tadi pagi saya dah sebut. Syekhul Islam yang dimaksudkan di sini adalah karangan Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, seperti kitab Tuhfah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Tuhfah yang dihasyiahkan oleh Al-Imam Syarqawi radhiyallahu anhu dalam hasyiah Syarqawi ala Tuhfah bagi kitab Tahrir Tanqih Al-Lubab. Tahrir karangan Al-Imam Zakaria Ansari. Imam Zakaria Ansari syarah pula kitab dia sendiri, matan. Kemudian dihasyiahkan oleh Imam Syarqawi Syekhul Azhar. Jadi kitab-kitab Syekhul Islam Zakaria Ansari dipelajari. Kalau belajar yang macam saya sebut ni kitab fiqh, insya-Allah jadi faqih. Insya-Allah. Faqih. Kemudian pelajarinya wahai para penuntut, ikutilah turutan yang aku sebut. Jadi ikutilah turutan yang saya sebut ini, insya-Allah akan dapat apa yang sepatutnya kita inginkan dalam ilmu tersebut. InsyaAllah bulan depan ada rezeki dan peluang kita akan sambung pada bait yang ke-51. Ilmu ini ada alat dan tujuan, jika tidak cukup jadi tak keruan. Ilmu ini dia ada alat dia. Tadi yang saya sebut itu dipanggil ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanggil termasuk dalam ilmunya maqasid dipanggil. Dia ada alat, dia ada maqasid. Dan termasuk maqasid juga ilmu tafsir, ilmu hadis. Dan ilmu yang saya sebutkan tadi itu ilmu teras yang patut kita pelajari. Kemudian tapi ada ilmu yang dipanggil alat untuk kita masuk dalam satu bidang ilmu. Apa dia ilmu alat yang patut kita mengaji? Bulan depan insya-Allah saya akan syarahkan apa ilmu alat yang patut kita mengaji. Dan kalau tuan-tuan faham yang ini, kenapa saya sebutkan ini dulu? Faham yang ini, insya-Allah orang akan faham bagaimana ulama ini dikeluarkan untuk istimbatkan hukum agama Allah Ta'ala ini bukan benda yang ringan dan mudah. Semudah ABC kita tengok YouTube, terus kata hadis ni dhaif, tak boleh pakai. Hadis ini kata, tak boleh pakai. Ini orang panggil Nabi tak buat, maka kita tak boleh nak buat. Maka pada waktu tersebut, ini kita akan jadi beza orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Ilmu yang saya sebutkan satu-satu ilmu ni, bila kita tahu tu tadi, kita akan kata Masya Allah, rupanya nak jadi macam Imam Asy-Syafi'i ni memang seolah-olah syibih mustahil katanya. Maksudnya menunggu bulan jatuh ke riba. Itu apa dia orang panggil tu? Itu peribahasa tu betul ke? Ataupun menunggu kucing bertanduk orang panggil. Seolah-olah macam syibih mustahil lah. Mustahil nak jadi macam ni. Kalau nak betul jadi macam dia, mustahil. Cukup kita tengok para ulama yang ada waktu sekarang ketika mana mereka mengajar ilmu, kemudian dalam ketika mengajar tersebut digunakan ilmu yang mereka pelajari tadi, satu persatu alat yang mereka pelajari tersebut, maka kita akan tahu kata banyak lagi rupanya yang kita tidak pelajari, yang kita tidak akan sewenang-wenang untuk jur'ah, berani untuk kita nak menemplak dan juga memperlekehkan para alim ulama yang mereka ini hidup, mati mereka, tidur, gerak mereka, fikirnya hanyalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Cukup yang tu kita tahu pun alhamdulillah dah. Itu tujuan kita. Jadi kalau tuan-tuan faham ini, tuan kata Allah Akbar, payah rupanya. Cukup tahu payah pun tak apa dah. Kurang-kurang dia akan jadi hormat dah. Ni masalah tak tahu apa. Ni masalah ni. Bila untuk guru buat keluar pandangannya, apa pandangan apa ni? Saya duk baca tak jumpa pun. Baca utusan memang tak jumpa lah. Baca Facebook memang tak jumpa lah. Nak jumpa kot mana ya? Jadi kurang-kurang kita reti, kata kita tak reti, insya-Allah tu pun dah tanda kita reti. Faham? Kita reti, kata kita tak reti, itu dalil kita reti. Boleh? Reti tak? Reti insya-Allah. Baik, zakat tu dulu, aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bulan depan kita akan sambung pada perbahasan seterusnya dan akan ada lagi bab yang lebih menarik di belakang-belakang ni yang kita akan pelajari sama-sama insya-Allah taala. Aku qouli hadza Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال وحسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.